Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi sambungan kita pada malam ni iaitulah dalam bab salatul Jum'ah. Dalam bab sembahyang Jumaat ni kita telah baca dah kepentingan sembahyang Jumaat. Jadi siapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat dengan sengaja, dengan tidak ada keuzuran dia tinggal sembahyang Jumaat, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan cop atas hati dia ni. Cop atas hatinya minal ghafilin, daripada orang yang lalai, lupa, tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila tu cop atas hati ni, payahlah. Itu satu benda yang takut. Jadi siapa yang tinggal sembahyang Jumaat, pula dalam hadis lain, siapa dia tinggal sembahyang Jumaat min ghairi uzrin, dengan tidak ada keuzuran tinggal sembahyang Jumaat, faqad nabazal Islam wara'a dhahrihi, orang ni telah mencampak Islam tak di belakang dia. Mana dia lepas di belakang dia Islam. Jadi tak tahulah Islam tu belakang ni tinggal gapo lagi dia tak tahu. Nah. Sambungan kita pada malam ni, ketahui olehmu bahawasanya hari Jumaat itu hari yang sangat mulia pada Allah. Hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah hari Jumaat. Pada tu hari Jumaat ni kalau boleh kita penuhkan dengan belajar ilmu, dengan selawat, dengan beribadat kepada Allah, kerana hari yang paling mulia. Kerana ia penghulu segala hari. Dan padanya dijadikan Adam alaihissalam, dan padanya berdiri hari kiamat. Semua cerita ni diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi kata sabda, sebaik-baik hari yang naik matahari padanya iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat inilah hari Allah Subhanahu taala cipta Adam, tuk kita, Adam alaihissalam, hari Jumaat. Kemudian dimasuk ke dalam syurga juga pada hari Jumaat. Dikeluar daripada syurga juga hari Jumaat. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil Jumaah. Kata Nabi, hari Jumaat tidak akan berlaku kiamat kecuali pada hari Jumaat. Pasal tu kita hari Jumaat kita kena hati-hati, kerana itulah hari yang akan berlaku kiamat padanya. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab dia Sahih Muslim. Dan satu riwayat yang lain, dan sebaik-baik hari yang naik matahari padanya hari Jumaat. Dimerdekakan Allah Ta'ala padanya 600,000 kemerdekaan daripada api neraka. Hadis ni Allah SWT merdeka hamba dia pada hari Jumaat. Seramai mana? 600,000. 900,000 orang telah dimerdeka oleh Allah SWT pada hari Jumaat. Hadis ni, hadis merdeka 900,000 orang pada hari Jumaat ni, ulama-ulama kata hadis ini diriwayat oleh Anas, tapi hadisnya dhaif. Tulis itu hadis dhaif. Barang siapa mati padanya pada hari Jumaat, di surat Allah Taala baginya pahala syahid. Di surat mana ditulis oleh Allah Ta'ala padanya baginya pahala syahid. Dan dipeliharakan daripada fitnah kubur. Abdullah ibnu ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal Jum'ah." Tidak ada seorang Muslim yang mati pada hari Jumaat atau Lailatul Jumaat, atau pada malam Jumaat. Sama ada hari Jumaat atau mati pada malam Jumaat. Illa waqahu Allah fitnatal qabri. Allah SWT lepaskannya daripada fitnah kubur. Naknya orang ni orang Muslim. Kalau orang kafir matilah hari Jumaat. Tak jadi apa dia. Orang Muslim, orang munafik, orang wal'iyazubillah yang tidak Muslim,
tidak beri apa-apa arti walaupun dia mati pada hari Jumaat. Jadi orang Muslim yang mati pada hari Jumaat, Allah Ta'ala lepaskannya daripada fitnah kubur. Fitnah kubur itu bukan main-main. Berat juga. Tapi kita tak nak kata apa. Kitanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar minta berlindung setiap kali semaya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Memang Nabi kita suruh minta berlindung dengan Allah setiap kali kita semaya daripada fitnah kubur. Azab kubur. Jadi maknanya bila Nabi suruh minta perlindungan dengan Allah daripada perkara tersebut, ini menunjukkan bahawa fitnah kubur ada. Jangan duduk pakarlah buah orang kata tak ada azab kubur tu. Lo ni ada sekumpulan manusia, dia kata tidak ada azab kubur. Ini satu cerita-cerita dongeng saja. Nak dongeng lawan ada Nabi sebut dalam hadis dia. Nabi sebut dalam hadis, memang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berlindung dengan Allah daripada fitnah kubur. Mana minta berlindung, kalau benda tak ada, minta berlindung buat apa? Tak ada kerja. Baik. Dan sunat membanyakkan membaca selawat pada hari dan malamnya. Nabi ayat dalam hadis dia, "Aktsiru as-salata alayya yaumal jum'ah lailatul jum'ah." Perbanyakkan kamu selawat ke atasku pada hari dan malam Jumaat. Jadi kita kena program selalu agenda hidup kita. Bila masuk malam Jumaat, selawat selalu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca. Lagi tak nerah lagi baca. Pasal itulah ulama ayat dia kata kalau kita tak dapat tidur malam, jangan duk ngoyak. Kau kita khoyal lagi kuat tak dapat tidur. Naknya zikir. Sama ada kita baca selawat atau kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, baca. Pasal bila kita tak dapat tidur tengah malam, kita baca zikir, syaitan tersepit di antara dua di persimpangan jalan. Kalau dia biar kita tak tidur, kita zikir. Jadi dia terpaksa kena ulit kita biar tidur, ulit. Tidur cepat. Jadi cepat je ni waktu itu. Tapi kalau duduk khoyak dia pun, duduk tekak begitu berhenti mata, jangan tidur dia tadi. Dan membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi kena baca juga pada hari Jumaat. Kerana, mana dalil nak baca surah Kahfi hari Jumaat ni? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah." Siapa dia baca surah Kahfi pada hari Jumaat, Allah alahun nur ma bainal jum'atain. Allah Taala cahaya ke dalam hidup dia tu di antara dua Jumaat. Celah Jumaat hingga Jumaat asal lagi tu ada cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena baca semua surah Kahfi tiap hari Jumaat baca. Ini hadis ni, hadis baca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat ni, Allah Ta'ala beri cahaya hingga Jumaat yang seterusnya. Hadis ni hadis sahih. Hadis sahih. Dalam riwayat yang lain, ada juga yang mengatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, siapa dia baca Kahfi Lailatul Jumaat. Tapi hadis hari surah tu lebih banyak lagi daripada malam. Maka kita program baca surah Kahfi ni baca tengah hari lah. Tapi kalau tak ada baca malam. Pasal ada juga riwayat Ad-Darimi umpamanya, dia kata Lailatul Jumaat, baca pada waktu malam Jumaat. Kalau kita rasa esok kalau nak tunggu hari Jumaat memang sibuk banyak kerja, baca malam tu supaya kita tidak terlepas daripada kelebihan baca surah Kahfi pada hari Jumaat ni. Jadi semua hadis-hadis tentang Kahfi ini mari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Tahu mana dia kata? Siapa dia baca surah Al-Kahfi kama unzilat, sebagaimana diturunkan surah dalam Quran itulah. Allah Taala baginya kepada dia cahaya pada hari kiamat min maqami ila Makkah. Daripada tempat duduk dia tu sampai ke Mekah.
Mana cahaya cerah benar. Siapa dia baca 10 ayat daripada di akhir surah Al-Kahfi, kalau keluar Dajjal pada waktu itu, Dajjal tidak akan beri mudarat kepada dia. Nah, kena ngapa surah Al-Kahfi ni? Kalau tak usah hafal tepat pun, hafal 10 ayat terakhir. Boleh ngapa? Nak suruh kita ni terpelihara daripada jatuh. Kita tak tahu, jangan kata lambat lagi Dajjal keluar. Dajjal sendiri tak tubik lagi. Dajjal pok dia tu. Tapi anak-anak cucu dia, kunci-kunci dia ramah. Orang panggil Dajjal ni. Dajjal moden ni panggil. Itu hadis tentang kelebihan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Dan sunat mandi meniatkan bagi sunat Jumaat. Jadi kita sunat juga mandi, niatnya sunat Jumaat. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza ja'a ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil." Siapa-siapa yang nak pergi sembahyang Jumaat, naklah dia mandi. Kena mandi. Kena mandi dah. Jangan tak mandi mana pelajar kita. Hari Jumaat kena mandi. Hari lain pun kena mandi juga. Tapi hari Jumaat tu sunat dia kuat. Dia mandi. Dan berpagi-pagi kepadanya. Ni boleh siapa tahu. Naklah berpagi-pagi pergi ke masjid. Ramai Allah ni pergi, tebuh kedua dari mari. Kata kalau terbagi awal kan dengar tebuh nasihat tak boleh dengar. Baik jangan dengar nasihat, boleh buat kerja sepuluh sekala. Tak usah dengar nasihat. Tujuan orang buat tebuh ni kan nak suruh bagi nasihat. Nak suruh bagi nasihat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa dia mandi pada hari Jumaat, thumma raha, lepas mandi dia pergi dalam masjid, fa ka'annama qarraba badana. Orang yang pertama mari ke masjid, orang ni seolah-olah dia buat sembelih korban seekor unta. Kalau pergi lewat sikit, boleh seekor lembu. Lewat lagi, seekor kambing. Lewat lagi, boleh seekor ayam. Lewat lagi, boleh telur. Boleh lagi. Tapi iza kharajal imam, bila tu imam keluar naik mimbar nak baca sebah, hadaratil malaikah. Malaikat yang duduk nulis tu, lembu, kambing, telur ni masuk dalam masjid belakang. Dia tutup dah ketah dia, tutup fire dah. Tak usah dah, cukup mula. Tak masuk dalam senarah hak boleh pahala ganjaran lebih. Pahala Jumaat tu ada, tapi mana hak pahala lebih sini? Bila start imam naik mimbar, dia pun masuk dalam masjid tak ada. Dia tutup. Dia pergi dengar juga sebab mereka. Buat sekali dengan fire-fire. Pasal tu kalau kita nak pergi masjid, paling lewat pun mesti masuk dalam masjid sebelum imam naik mimbar. Dia imam start assalamualaikum, malaikat masuk dalam masjid. Sajalah kita. Tak boleh. Jaizah tak boleh dalam hadiah-hadiah banyak. Naknya kalau boleh utar. Tak boleh utar, biar boleh telur tak apa dah. Ni telur pun tak boleh ni. Tutup pintu, nyaknya tutup fire dia malaikat. Mari awak masjid. Jangan duduk tunggu apa lagi dia. Dan membanyakkan mendengar kepada khutbah. Maknanya hari Jumaat ni kena pergi dengar khutbah. Khutbah tu nasihat. Dan setengah daripada bid'ah mutaakhir. Ni berat. Setengah daripada perbuatan bid'ah. Tahu perbuatan bid'ah ni apa? Perbuatan yang tak mari pada Nabi lah. Mana perbuatan yang tidak baik. Mungkar. Mentakhirkan Jumaat. Melewatkan sembahyang Jumaat. Kerana menanti ahli pekan. Kita lewat sembahyang Jumaat pasal nak tunggu orang Kedah tu. Tak mari lagi. Tak tutup Kedah lagi. Dan segala orang yang punya pekerjaan mereka. Yang punya pekerjaan. Mana orang tunggu orang besar-besar mari. Pasal apa maya lewat tunggu ni? Tak boleh dia nak tunggu orang besar mari. Ini bid'ah. Kata di Syekh Daud tadi. Rahimahullah ta'ala. Pasal tu kitab dia ni hebat. Kitab Syekh Daud. Dia nasihat kepada semua orang. Tidak nasihat ke orang bawah-bawah. Atas. Bid'ah. Satu perbuatan mungkar. Mentakhirkan sembahyang Jumaat. Kerana nak tunggu orang-orang. Tak boleh. Maya sampai masuk waktu. Menanti ahli pekan dan segala orang yang punya pekerjaan.
mereka yang wajib atas mereka itu jemaah. Duk tunggu hari tu. Cukup masa dia, masuk waktu, mayalal. Jadi alhamdulillah kita ni dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan maknanya kerajaan lah, bahawa keras atas mereka itu. Jadi kerajaan kena keras kepada orang-orang yang lewat-lewat sembahyang Jumaat tu. Dan ditakutkan akan mereka itu, takut orang yang ketinggalan daripada Jumaat. Bu yang marah ada, jangan lewat sembahyang. Kemudian daripada disuruh dan ditakut akan mereka itu, dan tiada mudah atas waliil amri. Tiada mudah maknanya lepas pada suruh tu waliil amri jangan kata suruh ayat dah, suruh dah, tak boleh. Apa makna waliil amri? Mana pemerintah. Tulis makna waliil amri di sini, maknanya orang yang mempunyai urusan penting negara. Dia memegang tampuk pemerintah. Pemerintah lah dipanggil kerajaan. Pada meninggalkan daripada menyuruh. Jadi kerajaan jangan tak suruh. Dan menakuti akan mereka itu supaya dapat menyatakan syiar. Ini syiar. Sembahyang Jumaat ini syiar Islam. Sembahyang Jumaat syiar Islam. Yakni zahir tanda agama Islam. Dan dikeraskan. Tok Syekh ni memang keras sama dia. Dikeraskan. Mana kerajaan itu kena keras dengan rakyat dia. Supaya mendirikan fardu. Supaya rakyat ni mendirikan fardu-fardu dan disuruh menjauhkan daripada yang diharamkan. Kena suruh jauh. Jangan dimudahkan oleh mereka itu akan pekerjaan agama. Maka jika tiada menghiraukan dia oleh waliil amri. Waliil amri tak suruh rakyat sembahyang. Betul dia pun tak apa minat lah mana juga. Umpamanya. Atau dia panggil tak ambil berat kepada rakyat. Sembahyang kata sembahyang ikut. Dosanya itu atasnya. Mana dosa dia tu? Ke atas waliil amri itulah yang tidak bertanggungjawab pada rakyat. Sebab meninggalkan dia amrun bil ma'ruf dan nahyun anil munkar. Mana dia tidak beramal dengan kerja suruh benda baik dan mencegah kemungkaran. Maka dia dosa. Habislah kita akan masuk kepada syarat nak dapat Jumaat pula lagu mana. Maka telah maklumlah sembahyang Jumaat itu tiada dapat Jumaat melainkan ia dapat rakaat serta imam. Mana kalau kita tak ada 2 rakaat serta imam, kita mesti ada rakaat yang kedua dengan imam. Mari-mari terlewat. Salah, lewat bangun kau macam mana ada uzur kita lambat boleh mari masjid. Mari-mari orang sudah rokok dah. Rakaat yang pertama sudah lepas, kita ada rakaat yang kedua. Kalau dia rakaat yang kedua, lepas imam Abu Salah sekarang, kita kena tambah berapa rakaat? 1 rakaat lagi. Kerana orang ini dipanggil adrakal Jumaat. Orang ini sempat sembahyang Jumaat. Seperti dapat orang yang masbuk akan imam di dalam rokoknya serta tumakninah ia, serta imam. Pada rakaat yang keduanya, maka didapatnya Jumaat. Kita masuk dalam masjid, nak sembahyang Jumaat, imam sudah rokok. Rakaat yang kedua. Tapi kita masih sempat lagi rokok sekali dengan dia. Sempat tumakninah dengan imam. Walaupun tak sempat baca Fatihah sekalipun. Orang ini sudah dikira mendapat Jumaat. Dapat apa? Dapat Jumaat. Maka ia tambah serakaat lagi, dinyaringkan bacaannya. Kita tambah serakaat yang kedua tu, bacaan kena derah. Pasal bayar Jumaat tu, bacaan dia derah. Bangun rakaat kedua, jangan berlagu lah. Atas masjid kelih orang. Apa pula dia tu derah. Jadi maknanya baca suara tu kuat. Kalau mungkin tiba-tiba, Assalamualaikum, Assalamualaikum, imam. Bunyi hujung masjid tu, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, berlagu pula. Jadi habis orang masjid ni heran ke dia. Jangan dia buka rahsia lah. Nampak sangat kita mari lewat tu. Jadi mana boleh baca nyaring, baca kuat. Biar kita dengar. Orang tu lah. Orang sebelah kita dengar. Dan jika dapat kemudian daripada rokoknya, daripada rakaat yang kedua. Seperti ia dapat akan imam pada i'tidal. Atau pada sujud pada rakaat yang kedua. Atau pada tahiyyah. Pada tasyahudah, maka luputlah Jumaat.
Kita masuk dalam masjid, tu imam duduk habis dah rakaat kedua. Tengah duduk sujud dah umpamanya. Ataupun tengah duduk baca tahiyat dah. Kita masuk Allahu Akbar. Nak takbir ke apa tu? Masalah niatnya, ada yang mengatakan niat Jumaat juga. Tapi, apa jadi? Maka wajib ia tamamkan sembahyang zuhur 4 rakaat. Sudah Assalamualaikum tu imam kata, dia kena bangun sembahyang 4 rakaat. Pasal dia tak ada dengan tu imam. Dengan diperlahankan bacaannya. Pasal dia sembahyang zuhur tu. Bersalahan sembahyang berjamaahnya. Selama belum lagi memberi salam imamnya. Kalau orang sembahyang Jumaat, selagi imam tak beri salam, kita mari imam duduk tahiyat akhir. Dalam sembahyang Jumaat biasa, bukan Jumaat. Kita masuk pergi. Jadi ulama-ulama Syafi'i mengatakan, masih lagi orang ini sempat pahala Jumaat. Kalau tidak penuh 27 pun, dia boleh sekerat 25. Pasal dia tak ada daripada awal. Ada yang mengatakan, orang ni tidak dapat pahala jemaah kecuali dengan dapat 1 rakaat. Dari mazhab Syafi'i kata boleh lagi pahala jemaah kalau kita dah sebelum salam imam. Pendapat yang kedua kata tak. Kalau kita mari, imam tengah duduk tahiyat akhir. Mana kita tak ada 1 rakaat pun bersama dengan imam, kita tengok belakang kita, ada lagi orang jujuk mari, jangan masuk dengan imam. Jangan masuk dengan imam. Kita tunggu dia salam, kita sembahyang Jumaat yang kedua. Tapi kalau pasti tak ada orang mari dah, ni kan kita seorang dah, masuk dah. Faham ke tak faham? Jadi ada 2 perbezaan pendapat. Mazhab Syafi'i kata dia lagi sembahyang Jumaat selagi tak salat imam. Jadi tak apa, dia masuk dah, tak kira. Jadi ada orang kata, kalau dah tak ada 1 rakaat, maka tak ada juga Jumaat. Pasal hadis kata, man adraka raka'atan. Apa dia boleh 1 rakaat, orang itu boleh Jumaat. Jadi pendapat yang kedua tu kuat juga dari segi dalil dia nya. Cumanya, boleh jadi, masyarakat kita ni kalau buat Jumaat yang kedua tu jadi pelik. Dia kata, gua nak sembahyang 2 imam. Bukan sembahyang 2 imam, imam pertama sudah dah. Dia Nabi lari sembahyang 2 imam tu, serentak. Maya ada sana seorang, ini seorang. Itu tak boleh. Kalau imam depan ni sudah dah, tak ada masalah kita sembahyang start Jumaat yang kedua. Bahkan lebih baik lagi start Jumaat yang kedua kerana kita dapat Jumaat daripada awal sembahyang sampai sudah. Tapi waktu imam ni kita masuk dah boleh hujung ekor. Jadi jelas pada kita, kalau kita ada 1 rakaat sembahyang Jumaat dengan imam, kita kena tambah berapa rakaat lagi? 1 rakaat. Baca apa boleh terang. Tapi kalau tak sempat walaupun 1 rakaat dengan imam, kita kena tambah berapa rakaat? 4 rakaat. Kena sembahyang, kena tambah 4 rakaat lagi. Lepas pada kita bangun, lepas pada masbuk. Wadah? Baik. Dan demikian lagi dapat Jumaat orang yang masbuk. Kepada orang yang mendapat serkaat imam Jumaat, didapatnya pada rakaat yang keduanya. Atau pada rokoknya, serta dapat tamakninah ia dalam rokoknya, serta imam, maka dapat pula Jumaat baginya. Hak ni orang panggil berantai. Tapi kita tengok dalam kitab Al-Majmu' di Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi kata dalam kitab Majmu' dia, apabila imam bagi salam, ada orang masbuk belakang. Orang masbuk dia akan bangun. Bangun tak? Kita misalnya kita mari 5 orang masbuk. Apakah boleh kita tolak seorang jadi tu imam mula? Jadi tu imam. Jadi dia jadi imam kita pula. Kita undurlah ke belakang. Hak 2 orang lagi undur belakang, jadi makmum. Boleh. Jadi dalam masalah ini, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fafi jawazihi wajhan. Keharusan masalah ini dalam mazhab Syafi'i sendiri ada 2 wajah. Asahhuhuma al-jawaz. Pendapat yang paling sahih dalam mazhab, boleh. Itu dalam semaya jemaah biasa. Mana kalau kita semaya jemaah, kita masbuk. Ramai. Sudah tu imam salat, seorang salah seorang daripada hak ramai-ramai ni naik depan jadi tu imam kepada jemaah belakang masbuk. Boleh ke tak boleh?
Imam Nawawi kata asahhuhuma, pendapat yang paling sah dalam mazhab Syafi'i boleh. Itu dalam semaya jemaah. Falau kana hadza fil jum'ati. Kalau kes ni berlaku pada semaya Jumaat, lam yajuz lil masbuqin al-iqtida' bima baqiya alaihim wajhan wahidan. Tidak boleh lagi orang masbuk ikut orang itu, tak boleh. Li'annahu la tajuzu jum'atan ba'da jum'atin. Tidak harus Jumaat 2 kali dalam sepak, tak ada Jumaat 2 kali. Tapi Jumaat lain ada 2 kali, 3 kali tak apa. Jumaat tak ada 2 kali. Ya? Habis. Jadi tak boleh lah. Itu penjelasan daripada Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu'. Semuanya huraian di sini kita tengoklah dalam kitab-kitab lain pula. Kalau tengok pada ayat ni macam berantai dah. Tapi penjelasan Imam Nawawi tadi itu dalam semayam berjamaah. Tapi dalam semayam Jumaat dia kata tak boleh. Macam mana pula syarat sah Jumaat pula? Tanda tepi itu syarat-syarat sah semaya Jumaat. Maksud ni syarat nak dapat Jumaat. Ini syarat sah Jumaat. Kitab kita ni dia tak ada tajuk, tapi kita sendiri tulis tajuk tepi tu, baru mula nak cari. Dan telah maklumlah syarat sah Jumaat itu berjamaah. Jumaat tak boleh buat sorang-sorang, dia kena berjamaah. Dan sekurang-kurangnya jemaah ni 40 orang yang kamil. Apa makna kamil? Orang yang sempurna, yang aqil, kau dia aqil. Orang yang berakal. Kalau mari hok balik tanya orang motor jadi kerja. Tak ada dia. Yang balik budak-budak tak boleh kira juga. Lagi merdeka, hamba tak boleh. Lagi mustautin, mana orang tempatan. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Bukan sekat bila 40 orang, 1, 2, 3, 40 cukup je. Kena kelih pula orang ni sah ke tidak sah maya dia. Berat syarat ni. Pasal itulah dalam masalah ni, masalah 40 orang semaya Jumaat ni, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab di Al-Majmu', di antara kitab yang besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata, ada 8 pendapat dalam masalah bilangan Jumaat. Jadi, 8 pendapat. Dalam masalah ijma' ulama mengatakan semaya Jumaat ni wajib berjamaah. Jelas. Semaya Jumaat mesti berjamaah. Tak boleh semaya seorang. Yang jadi khilaf ulama di sini berapa orang bilangan. Mazhab Syafi'inya 40 orang. Khilaf pula dalam mazhab 40 tu sekali dengan Tok Imam ke? Kau Tok Imam tak masuk dalam bilangan 40. Dua situ. Dalam masalah ini, masalah maya jemaah ni dia ada berapa pendapat? Dia ada 19 pendapat. Yang pertama sekali 40 orang. 40 orang ni mazhab Syafi'i. Tanda situ. Yang kedua semaya jemaah ni paling kurangnya 3 orang. Imam seorang, 2 orang makmum. Ini pendapat siapa? Pendapat mazhab Hanafi. Dan pendapat ini dinisbah kepada Imam Syafi'i dalam pendapat dia yang qadim. Pendapat Syafi'i yang lama. Waktu dia tu Iraq, sebelum pergi ke Mesir, ada orang mengatakan Imam Syafi'i kan serupa dengan Abu Hanifah juga. Semaya jemaah ni 3 orang boleh dah. Tanda molek. Berapa dah tu? 2. Pendapat yang ketiga, semaya jemaah ni boleh dia buat dengan 12 orang. Pendapat yang keempat, semaya jemaah ni tak ada bilangan. Tapi naknya mesti dibuat di satu kampung, sebuah bandar. Dan dalam kampung ni ada penduduknya, ada kedainya, ada orang. Mana bila ada sebuah kampung, ada penduduk. Satu taman perumahan lah kita kata. Ada kedai situ. Ada masjid, bolehlah buat semaya jemaah. Tak kira berapa orang pun. 10 orang, 20 orang, 30 orang, boleh. Tapi tak sepak tu main 3-4 orang tak nak sebuah kampung.
Pendapat yang ke-5, orang 41 orang kali dengan imam. Berapa dah? 5. Ni dah. Pendapat yang kena 3 orang kalau di kampung. 40 orang kalau di bandar. Ada beza pula. Maya kampung 3 orang boleh, tapi maya di bandar kena 40 orang. Pendapat yang ke-7, 4 orang. Imam, 3 orang makmum. Pening ngebilangnya orang. Pendapat yang ke-8, imam dan makmum, 2 orang. Boleh mai jemaah tu. Orang baca khutbah, orang dengar, mai 2. Pendapat yang ke-9, 50 orang. Ni paling ramai sekali. 50 orang baru boleh mai jemaah. 40 tak boleh. Tak pada lagi 40. Kena 50. Pendapat yang ke-10, nak ramah. Nak bilangnya ramah, tak kira banyak mana. Yang ke-11, 30 orang. Yang ke-12, 15 orang. Yang ke-13, 7 orang. Yang ke-14, 9 orang. Yang ke-15, 20 orang. Yang ke-16, 80 orang. Berapa pendapat ada? Masalah mai jemaah ni ittifaq dah ulama katakan mesti berjamaah. Mai seorang tak boleh. Tapi yang jadi khilaf apa? Nebelah kaum. Iaitu tentang bilangnya orang. Hak paling sikit 2 orang. Hak paling banyak berapa orang tadi? 80 orang. Kita tak tahu sikit banyak dah. Nak ambilnya hak 40. Hak 3 orang, hak 12 ni hak 3. Hak lain biarlah. Panjang cerita. Dan nak dengan habis 40 ni, butir kitab ni kena baca. Kitab nama dia Miqdarul Adad. Allazi tan'aqidu bihi salatul Jumaah. Kadar bilangnya jemaah yang boleh dibuat sembahyang Jumaah. Nama kitab itu. Tak apa kitab ni beli banyak pun. Dia kata beli banyak kitab. Tak apa kata. Saya nak guna masalah-masalah timbul. Masa tu menyasar nyari. Ni cukup. Manakah dalil orang yang mengatakan kita ada sembahyang jemaah 40 orang, 40 orang. Tahu ke tidak mana dalil dia? Dalil kata sembahyang jemaah ni mesti 40. Baca dengar dalil mari mana? Dalil dianya yang pertama daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Malik. Setiap kali dia dengar orang azan hari Jumaat, dia berdoalah kepada seorang sahabat nama dia As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ni salah seorang nuqabah yang ditemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bai'atul Aqabah di Mina. Hak jemput Rasulullah pergi ke Madinah. Dia salah seorang daripada dia panggil Ahadun Nuqabah, hak dia ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita sudah dengar pendapat ada berapa? 19 pendapat dalam masalah bilangnya Jumaat. InsyaAllah ta'ala dalam jalsah kita yang akan datang ni minggu depan, kita akan sambung dalil-dalil. Mana dalil 40 yang kita duk dengar, maya Jumaat ni mesti 40. Dan kenapa ada orang kata 12? Dan kenapa orang kata 3 orang? Kita ambil 3 dalil cukup lah. Kalau nak ambil semua 19 tu, takkan mengajar hati ke tak? Jadi subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wa sallallahu wasallam wa inna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.